Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina wa nas'aluka at-tawfiqa wal-ikhlasa wa dawaman ni'ami wa husnal khitam. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada hari ini kita akan i'rab ayat 52 dan insyaAllah sempat untuk kita i'rab juga ayat 53. Masih lagi surah Al-An'am dan rasanya hampir dah setahun lebih kita masih lagi belajar surah ini. Untuk makluman, saya ada satu lagi kelas. Kelas itu lebih kepada kelas tafsir umum. Dan dia punya tafsirannya agak cepat. Sekarang ini sudah masuk sudah masuk surah Taubah. Kadang-kadang satu kali kelas dapat habiskan satu juzuk, maknanya ekspres ataupun intensif betul tafsir. Jadi bagi sesiapa yang nak dengar tafsiran tersebut, boleh tengok dalam YouTube. Dalam channel yang sama saya share kelas i'rab ni. Jadi ada rakaman-rakaman dan saya telah pun masukkan dalam YouTube surah Al-An'am daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang terakhir. InsyaAllah selepas ini saya akan masukkan surah Al-A'raf sudah pun tamat, kemudian surah Al-Anfal pun sudah tamat. Jadi bagi siapa yang nak tahu secara umum tafsiran, boleh tonton video-video tersebut. Jadi saya ada upload dalam YouTube. Jadi kalau kelas kita ini agak lambat kerana kita lebih fokus kepada ilmu, kita lebih fokus kepada perbahasan dari sudut bahasa. Jadi dia agak lambat dia punya perjalanannya. Dari mungkin satu ayat saja satu kali kelas. Jadi ataupun dua ataupun tiga. Jadi sesiapa yang nak lebih cepat untuk memahami ayat Quran boleh tonton video dalam YouTube yang saya bagi tahu tadi. Jadi dapatlah untuk faham secara umum, secara cepat surah-surah dan juga juzuk-juzuk di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga boleh tonton tafsiran ataupun kelas-kelas tafsiran ustaz-ustaz yang ada di YouTube, Facebook dan selainnya. Adapun kelas kita ini dia punya perjalanannya begitu, dia tidaklah tidak boleh cepat. Mungkin untuk 10 juzuk pertama, nanti bila sampai ataupun masuk 10 juzuk yang kedua, kita akan ubah dia punya cara, mungkin kita boleh cepatkan sedikit. Saya punya target 10 juzuk yang pertama ini kita cuba untuk fahami istilah-istilah nahwu, begitu juga kaedah-kaedah nahwu, di samping itu ilmu saraf dan juga sedikit balaghah ataupun ilmu bayan yang ada di dalam Al-Quran atas asas untuk kita bina ilmu-ilmu nahwu tersebut untuk kita memahami Al-Quranul Karim. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dia punya channel tu apa, boleh bagi dia punya ni link alamat dia dalam grup? Nanti saya bagi Haji Susah. Dia sama dengan video yang saya upload i'rab ni. Sama dalam tu pun saya masukkan dalam channel tu juga. Okey. Ya. Terima kasih. Ya, insya-Allah saya akan nanti video yang kita rakam, video kelas kita ini saya rakam, saya akan share dalam grup. Jadi channel yang sama juga boleh tengok video-video yang lain. Okey, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan mula terus i'rab kerana kita telah pun tafsir surah ayat ini pada minggu lepas. Jadi ayat yang ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Dan jangan tatrud kamu wahai Muhammad menghalau alladzina mereka yang yad'una rabbahum yang menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal asyi pagi dan petang. Yuriduna wajhah mereka itu yang menyeru Tuhan mereka, yang berdoa kepada Tuhan mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna mereka mahu wajhahu, mahu keredaan Allah, mereka ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ma alaika, tidak ke atas engkau, min hisabihim, mengira mereka ataupun menghukum mereka, menentukan baik jahat sedikit banyak ataupun batin hati mereka, bukan tugas engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min syai'in, daripada apa yang mereka buat, wama min hisabika, dan tidak daripada kiraan engkau alaihim, ke atas mereka. Maknanya mereka juga bukan tugas mereka untuk mengira apa yang engkau lakukan wahai Muhammad, min syai'in, daripada sesuatu. Fatatrudahum, maka jika kamu menghalau mereka, fatakuna minadh zalimin, maka kamu akan menjadi di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi kita telah pun terjemah ataupun tafsir ayat ini pada minggu yang lepas. Jadi insya-Allah pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita akan terus i'rab. Wala tatrud wala tatrudil ladzi yad'una min dunillah. Wa itu adalah wa atifah. Wa atifah maknanya wa huruf ataf. Dan jadi ayat ini dia ada sambungan ayat sebelumnya. Maknanya dia adalah ataf. Maknanya ayat sebelumnya adalah ada kaitan dengan ayat 52 ini. Ayat 51 ada kaitan dengan ayat 52. Jadi kita dah belajar sebelum ini ayat 51 Allah Taala sebut wa anzir. Wa anzir, kita cuba lihat balik. Jadi kita tengok tadi waw ini adalah huruf ataf. Jadi bila waw ini huruf ataf, ayat sebelumnya ada kaitan, sama ada dari sudut makna dan juga dari sudut i'rab. Jadi ayat 52 ataf kepada ayat 51. Ayat 51 apa Allah Taala sebut? Wa anzir. Wahai Muhammad, engkau berilah peringatan kepada mereka yang takut dibangkitkan kepada Tuhan mereka. Iaitu wahai Muhammad, engkau berilah peringatan kepada siapa? Kepada orang mukmin yang takut. Berilah peringatan kepada orang mukmin yang takut untuk berjumpa dengan Tuhan mereka, takut dibangkitkan, bertemu dengan Tuhan mereka. Jadi ayat itu adalah memberi tahu kepada Nabi Muhammad, mengarahkan Nabi Muhammad supaya memberi peringatan. Jadi ayat 52 ataf, maknanya ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Dalam erti kata lain, wahai Muhammad, kamu hendaklah terus memberi peringatan kepada mereka yang takut itu, maknanya di kalangan mukmin yang beriman kepada kamu, kamu hendaklah sentiasa memberi peringatan, memberi nasihat, memberi amaran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu menghalau mereka. Nampak? Maknanya ada kesinambungan dari sudut makna. Kamu wahai Muhammad hendaklah beri pengajaran kepada mereka, beri ilmu kepada mereka, beri nasihat kepada mereka, dan pada masa yang sama jangan kamu menghalau mereka. Menghalau di sini kerana kafir Quraisy, ada beberapa sebab diturunkan ayat ini 52, antaranya ada pemuka ataupun pembesar Quraisy, dia pergi bertemu dengan Abu Talib dan meminta supaya Nabi membuang ataupun menghalau ataupun menjauhi sahabat-sahabat Nabi di kalangan hamba abdi, di kalangan orang-orang yang biasa miskin yang beriman di awal dakwah Nabi SAW. Jadi mereka berjumpa dengan Abi Talib dan mereka minta supaya Nabi menjauhi mereka yang miskin itu
Atas asas apa? Atas asas supaya mereka boleh mendekati ataupun mereka boleh masuk ataupun bergaul, berjumpa dengan Nabi SAW. Maknanya kafir Quraisy yang kaya raya, pembesar-pembesar ini, mereka yang pemuda-pemuda di Mekah Al-Mukarramah, mereka tak nak bergaul dengan orang miskin ini. Jadi kalau Muhammad, Nabi kita buang orang miskin ini, mereka sudah pasti boleh bertemu dengan Muhammad, boleh berbincang dan mungkin boleh beriman. Jadi apabila Abi Talib bagi tahu kepada Nabi, Umar Ibn Khattab dia bagi tahu, cubalah Nabi buat dahulu. Maknanya, wahai Rasulullah, engkau halau mereka ini dan cubalah kamu bertemu dengan kafir Quraisy, apa yang mereka mahu. Kita dengar dahulu apa yang mereka mahu. Jadi apabila berlaku peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Maknanya, wahai Muhammad, jangan kamu terpikat ataupun tertawan dengan tawaran yang diberi oleh kafir Quraisy, sehingga kamu menghalau ataupun membiarkan, menjauhi mereka-mereka yang di kalangan hamba, mereka-mereka yang miskin yang beriman kepada kamu ini, semata-mata kamu mahu mereka itu beriman, sedangkan kafir Quraisy ini mereka bukanlah mahu sebenarnya beriman kepada Nabi SAW. Dan juga ayat ini memberitahu kepada Nabi, kafir Quraisy ini, pembesar-pembesar mereka, Abu Jahal dan selainnya, mereka ini sebenarnya tidak mahu beriman kepada Nabi SAW. Jadi waw itu waw ataf. Bila waw ataf, maknanya ayat ini ataf kepada ayat sebelumnya. Wahai Muhammad, engkau hendaklah memberi amaran kepada golongan mukmin yang beriman kepada kamu dan jangan kamu menghalau mereka. Jadi waw ini adalah waw huruf ataf. Ingat balik huruf ataf, wa, thumma, fa, la pun ada huruf ataf, la dan selainnya. Tapi yang biasa kita jumpa ialah wa bermaksud dan, kemudian thumma maksudnya apa? Kemudian, dan fa maksudnya maka. Jadi kita banyak dah jumpa sebelum ini huruf ataf dan antaranya adalah wa. Kemudian la, selesai kat situ. Waw adalah huruf ataf. Kemudian la ini adalah la nahiyah jazimah. Ada dua di situ. Pengarang Syekh Tayyib Al-Ibrahimi ini sebut la itu adalah la nahiyah jazimah. Apa maksud nahiyah? Nahiyah maknanya la bermaksud larang. Larang, maknanya tidak boleh. Jadi kalau kita jumpa di dalam Al-Quran, antara pengertian la dari sudut fiqh ialah haram. Jangan, haram bagi kamu, banyak kita jumpa kan. Contoh, la ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba, maknanya haram kamu makan harta yang dihasilkan dengan riba. La taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, maknanya haram. Bukan saja zina, tetapi benda-benda yang mendekatkan kepada zina juga adalah haram. La tarfa'u aswatakum, jangan kamu angkat suara kamu fawqa sautin nabi, melebihi suara Nabi. Ini adalah teguran Allah Ta'ala kepada sahabat supaya tidak angkat suara dengan Rasulullah SAW. Macam kita sekarang ini pun sama. Bila dibaca hadis Nabi, tak boleh kita bising. Kita kena hormat hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun tidaklah sampai ke tahap haram kalau kita bising, tetapi la di situ adalah bermaksud larangan. Ada yang bermaksud makruh, ada yang bermaksud haram. Jadi apabila ada la nahiyah, dari sudut fiqahnya ialah larang ataupun haram. La tuhliku, banyak lagi ayat Quran kalau kita jumpa bila ada la nahiyah, dia adalah bermaksud haram. Dan antara tandanya ataupun fungsinya, dia adalah jazimah. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Ini tanda dia. Jadi kalau kita jumpa fi'il mudhari', dia bukan jazam, maknanya la ini bukan la nahiyah. La lain, la ni banyak, bukan saja la ini nahiyah saja. Tapi kalau kita jumpa selepas la itu jazimah, bermaksud la itu adalah la nahiyah. Apa itu jazimah? Ya, saya cuba tunjuk sikit. Okey. Apabila kita jumpa la,
Selepas la itu fi'il mudhari' tadhhabu contohnya dan barisnya mati. Maknanya la tadhhab ini maksudnya larang. Jangan kamu pergi. Memang saya larang kamu pergi. La tadhhab. Jika dua orang dia buang nun. La tadhhaba. Asalnya ada nun. Tetapi bila ada la jazimah, nun itu telah dibuang. Jadi la tadhhaba. Kemudian kalau ramai la tadhhabu. Asalnya adalah ada nun tetapi dibuang. Inilah yang kita jumpa banyak dalam Al-Quran kan. La ta'kulu. Tengok dia buang. Asalnya ada nun tu ta'kulunahum. Mereka makan. Apa kamu antum kamu makan. Tetapi apabila ada la, nun itu dibuang. Nun itu dibuang kerana la ini menjazamkan fi'il mudhari'. La itu menjazamkan fi'il mudhari' kalau seorang ada nampak tanda mati. Kalau dua orang dibuang nun. Kalau ramai juga dibuang nun. Kenapa dibuang nun? Kerana la ini kita panggil la jazimah. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Mematikan fi'il mudhari'. Sama ada nampak tanda matinya iaitu baris sukun, baris mati. Ataupun dibuang nun bagi dua orang, ataupun dibuang nun bagi ramai. Jadi kalau kita jumpa di dalam Al-Quran, contohnya, la ta'kulu ar-riba. Maknanya, wahai orang mukmin, kamu semua jangan makan riba. Jadi dalam Al-Quran diguna lafaz yang ramai lah, sebabnya untuk mukmin. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah. Wala tusrifu. Sama juga. Makan, minum, tetapi haram kamu membazir. Jadi berdosa sesiapa yang membazir. Apa dalilnya? La ini, la nahiyah. Nahiyah akan bermakna haram kecuali jika ada qarinah ataupun dalil yang menjadikan haram itu kepada makruh. Tetapi dia tidak menjadi sunat. Tidak ada apabila ada la, kemudian tusrifu, sunat juga kita membazir. Tak ada. Sama ada dia haram, ataupun mungkin dalam bab lain ataupun hukum lain, bukan dalam bab membazir ini, hukumnya menjadi makruh. Makruh itu maknanya dibenci. Dibenci, sesiapa yang tinggal dapat pahala. Siapa yang buat tidak berdosa. Cuma tidak digemari, tidak dibenci. Dibenci dan perkara itu adalah antara yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi sama saja, la taqrabur riba wala tusrifu. Jadi semua ini adalah la nahiyah. Dan jika kita jumpa la, kita jumpa ada la, tetapi selepas itu tidak ada baris mati. Contohnya la yadhhab, la yadhhabu ila suq. Okey, tengok baris ba. Tengok baris ba. Tengok baris ba. Ba ini mati, yang ini tak mati. Saya kata la yadhhabu, ataupun saya sebut lagi la uhibbu. Saya tidak suka. La uhibbu al-khubus. Saya tidak suka roti, contohnya al-khubus. Jadi la ini apabila di belakangnya tidak ada tanda mati, ini kita panggil la nafiyah. La nafiyah, la menafikan. Jadi kita boleh tengok beza dia, beza fi'il mudhari' itu. Kalaulah dia jazimah, maknanya la nahiyah. Kalaulah dia fi'il mudhari' itu biasa saja, tidak ada apa-apa kesan, tidak ada apa perubahan baris di hujungnya, maka dia adalah la nafiyah. Dan banyak lagi la lain. La contohnya la nafiyah lil jins, sama juga la nafiyah, ataupun la huruf jawab. Huruf jawab. Huruf yang digunakan untuk jawab. Ini la bila orang tanya, hal anta, adakah awak seorang pelajar? Kita jawab la. La itu adalah huruf jawab. Dia bukan nafi, dia bukan nahi ataupun larang,
tetapi dia adalah digunakan untuk jawab soalan. Bila orang tanya dengan hal anta talib, adakah awak pelajar? La, maknanya tidak. Ada makna nafi, tetapi nama la itu lebih kepada la huruf jawab. Adalah ataf, adalah ataf, la huruf ataf, la atifah. Contohnya adalah al-mu'min, seorang mukmin itu dia benar. La kadhib, seorang mukmin itu dia benar, tidak bohong. Jadi la ini huruf ataf. Bukan la nafi, bukan la nahi, bukan la jawab, tetapi sebenarnya dia adalah huruf ataf. Sama dengan wa yang kita belajar tadi ya. Al-mu'min sadiqan, mukmin itu adalah benar, la kadhibun, dan dia adalah bukan dusta. Jadi kadhibun ini kena baris dua. Kenapa? Kerana sadiqun ini adalah baris dua. Sama dia ikut barisnya di sini ya. Jadi adalah nafiyah, adalah nahiyah, adalah atifah, kemudian adalah huruf jawab dan sebagainya. Jadi yang kita jumpa tadi ialah la nahiyah jazimah. Apa maksud jazimah? Jazimah adalah menjazamkan fi'il mudhari'. Bagi satu ada baris mati. Kalau dua antuma dibuang nun. Nun ini dibuang. Tanda jazam. Jadi kalau kita nak i'rab, kita bagi tahu fi'il mudhari' majzum bi hadfin nun. Dan di sini pun sama, kita buang nun ini adalah tanda jazam. Jadi dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut wala tatrud. Ini fi'il mudhari'. Tatrud ini asalnya adalah baris mati. Wala tatrud. Jangan, wahai Muhammad, kamu halau. Tetapi dibaca dengan baris bawah. Kenapa? Kerana ada alladzina. Alladzina ini ada baris mati kat sini. Jadi dal itu mati dan hamzah ataupun alif itu mati. Maka apabila berjumpa mati, baris mati dengan mati, tak boleh sebut. Jadi kita tak boleh teruskan baca ayat ini kerana dia bertembung huruf mati dua-dua. La tatrud, nak baca apa? Tak boleh baca. Macam mana nak baca la tatrud ladzina? Salah. Jadi mesti kita letak baris supaya boleh dibaca. Jadi dal ini diletak dengan baris bawah. Sebab itulah dal itu kita baca dengan baris bawah supaya kita boleh baca ayat ini dengan sempurna. Wala tatrudil ladzi. Nampak kan? Jadi sebenarnya dia adalah baris mati. Kenapa dia baris mati? Kerana la itu adalah la nahi, la nahiyah, dan juga dia adalah la jazimah. La jazimah. Jadi apabila la itu jazimah, dia mematikan huruf dal tersebut. Dia mematikan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu, dia mematikan fi'il mudhari', cuma dibaca dengan baris bawah kerana iltiqa'i as-sakinain, kerana bertembung dua baris mati. Kat mana baris matinya? Pada dal, kemudian bertembung dengan alif, baris mati. Jadi kamu tak boleh baca, kamu letak di bawahnya dengan baris dal. Jadi dibaca dengan wala tatrudil ladzi. Dan jangan kamu wahai Muhammad menghalau ataupun menyisihkan mereka-mereka yang menyeru kepada Allah ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Kalau tak jelas boleh saja tanya, bagi salam. Assalamualaikum, ada soalan Ustaz? Terus saja bertanya, tak jadi masalah. Okey, jadi wa la nahiyah jazimah. Tatrud maknanya fi'il mudhari' majzum. Dia adalah fi'il mudhari' majzum wa hurrika bil kasri, dan dibariskan dengan baris bawah pada dal. Tatrudi, sebagaimana yang saya terang tadi dibariskan dengan baris bawah. Kenapa? Iltiqa'is sakinain, kerana bertemu dua baris mati. Kalau tak letak dal itu baris bawah,
maka tak boleh bacalah, tak boleh bacalah ayat itu. Kemudian wal fa'il, fa'ilnya siapa? Siapa yang Allah Taala larang jangan menghalau? Allah Taala tujukan larangan ini kepada siapa? Kepada dhamir yang ada pada taturud. Jadi taturud ini ada di dalamnya ganti nama, iaitu anta. Anta. Anta ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wahai Muhammad, la taturud, jangan kamu menghalau, jangan kamu menyisih mereka-mereka yang ikhlas ini. Ini adalah satu adab apabila kita bergaul, apabila kita bercakap, apabila kita berurusan ataupun mengajar, memberi pendidikan, memberi berdakwah dan selainnya. Mereka yang ikhlas hendaklah kita utamakan dan jangan sesekali kita menghina mereka, menyisih mereka walaupun keadaan mereka itu kemungkinan miskin ataupun lemah, golongan-golongan bukan orang-orang yang orang panggil kayangan dan sebagainya. Tetapi adab kita adalah mesti kita lihat kepada keikhlasan mereka. Jadi wal fa'il mustatir anta alladhina isim mausul maftuh. Isim mausul mabniyun 'ala al-fath. Maknanya alladhina ini nun itu bari atas. Jadi kalau kita tengok tadi daripada tadi lagi kita tengok la tatrud, dal itu baris mati. Kemudian alladhina, nun itu bari atas. Ini adalah perbahasan i'rab. Maknanya i'rab dia adalah perbahasan pada huruf akhir perkataan. Kamu nak baca macam mana? Kamu nak baca bari atas, bari bawah, bari hadapan, baris mati. Itu adalah perbahasan ilmu i'rab ataupun nahwu, iaitu membahaskan perubahan baris pada huruf akhir ataupun pada akhir perkataan. Dia bukan bahas pada awal. Pada awal itu tidak. Itu adalah perbahasan ilmu saraf. Jadi perbahasan ilmu nahwu adalah pada perubahan di hujung perkataan. Jadi di sini disebut mausulun maftuh. Bila disebut maftuh ini maknanya mabniyun 'alal fathah. Jadi dalam kita belajar i'rab ada dua jenis bentuk kata. Dua jenis bentuk kata. Pertama, ada kita panggil mu'rab. Mu'rab ini maksudnya perkataan yang berubah akhirnya. Perkataan yang pada akhirnya, huruf akhirnya boleh berubah. Contohnya fi'il mudhari', yadhhabu tadi. Boleh kita baca mati, boleh kita baca hadapan, boleh kita baca atas huruf akhirnya, yadhhaba, dan bawah tak boleh sebab fi'il dia tak ada baris bawah. Jadi fi'il mudhari' ini dia termasuk dalam mu'rab, iaitu berubah huruf akhirnya. Tengok yadhhab. Boleh baca yadhhabu, boleh baca yadhhaba. Cuma kita kena tahulah bila nak baca yadhhabu, bila nak baca yadhhaba, bila nak baca yadhhab. Kalaulah ada lam contohnya, kita akan baca dengan baris mati, lam yadhhab, dia tidak pergi. Kalau ada la di sini la nafiyah, baca dengan baris hadapan, ataupun tidak ada apa-apa, tidak ada la, kosong daripada apa-apa sebelumnya, kita baca dengan baris hadapan. Dan jika ada lan, baca dengan baris atas. Jadi kita lihat ba ini boleh berubah barisnya, itulah kita panggil mu'rab. Apa maksudnya? Itu perkataan yang boleh berubah baris akhir, pada huruf di akhir perkataan ini. Kita panggil mu'rab. Dia boleh berubah, bukan saja fi'il mudhari', isim pun sama. Contohnya Muhammadun, boleh baca Muhammadun. Kadang-kadang boleh baca Muhammadan. Kadang-kadang kita baca Muhammadin. Mati tak ada, isim dia tidak ada baris mati. Jadi don dan din itu kita panggil mu'rab. Dan ada isim ataupun fi'il yang mabni. Mabni maknanya tidak berubah huruf akhirnya. Dia macam tu saja, tidak berubah. Duduk gitu saja. Contohnya alladzina yang kita jumpa tadi. Jadi alladzina itu, nun itu dibaca dengan baris atas. Tak ada kita jumpa dibaca dengan baris bawah. Alladzini, tak ada.
ataupun dibaca dengan baris hadapan alladzinu, tak ada. Dia hanya tetap barisnya, tidak berubah sampai bila-bila duduk di mana-mana kita baca dengan baris atas. Jadi ini adalah bentuk kata kita panggil mabni. Maksudnya dia tidak berubah. Isim mausul, tapi ada juga isim mausul yang berubah bagi musanna. Alladzaini, alladzani, allatani, allataini. Tapi kalau yang mufrad, alladzi, contohnya dia adalah mabni. Allati, contoh lagi untuk perempuan dia juga adalah mabni. Dan juga huruf jar, contohnya dia tetap, hurufnya tetap tidak berubah barisnya. Contohnya fi'ala, begitu juga setengah-setengah fi'il seperti fi'il madin. Contohnya zahaba, dia adalah mabni. Fi'il madin semuanya mabni. Fi'il amar semuanya mabni. Fi'il mudhari' semuanya mabni, kecuali dua saja dia adalah mu'rab. Fi'il mudhari' yang mabni ada dua saja, iaitu apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun, bersambung dengan nun niswah. Contohnya yadhabna, jadi dia mabni ala sukun. Ataupun tadhhabna, jadi ini fi'il mudhari' yang mabni, dia tak berubah. Kita tak baca tadhhabna, tadhhabni ataupun tadhhabuna, tak ada. Dia tetap barisnya macam ni. Ataupun bila bersambung dengan nun taukid, contohnya tadhhabu asalnya, tetapi apabila bersambung dengan nun taukid, maka dia kita baca dengan mabni, tadhhabanna, tadhhabanna, dibaca dengan mabni. Ini adalah bagi fi'il mudhari'. Jadi mu'rab, mabni. Jadi perkataan dalam bahasa Arab ini ada mu'rab yang berubah dan juga mabni yang tidak berubah. Antaranya yang kita jumpa tadi, alladzina. Jadi kata Syekh Dr. Tayyib Al-Ibrahimi, alladzina mausulun, isim mausul, maftuhun, dan dia adalah barisnya atas, alladzina. Dia tidak disebut marfu ataupun mansub, tidak. Apabila mabni kita terus saja sebut maftuhun ataupun mabniyun, mabniyun alal fath. Okey, jadi itu maksudnya mausul mabni. Mausul maftuh fi mahalli nasab maf'ulun bih, dan kedudukannya adalah pada nasab mansub kerana dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih maknanya objek. Maknanya Allah Ta'ala kata wala tatrud, jangan kamu halau. Jadi fi'ilnya adalah halau. Siapa yang fa'il pelakunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kena halau adalah alladzina, mereka. Mereka ini adalah maf'ulun bih. Jadi yang kena halau itu kita panggil maf'ulun bih. Maknanya yang kena makan ataupun yang kena halau, yang kena pukul, semua itu adalah maf'ulun bih. Yang kena lihat, objek yang dilihat, objek yang dipukul, maka semua itu adalah dipanggil maf'ulun bih. Ini rukun ayat, fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bih. Kemudian yad'una sama seperti yasdifuna. Yasdifuna fil ayat 46. 46 maknanya ayat sebelum ini kita dah jumpa. Yasdifuna ni mudhari' marfu' bi thubutin nun. Dia adalah fi'il mudhari' dan dia adalah marfu' bi thubutin nun. Kemudian rabba ini adalah maf'ulun bih bagi yad'una. Yad'una rabbahum. Jadi mereka itu menyeru ataupun berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan mereka, Tuhan yang mencipta mereka, memberi petunjuk kepada mereka. Jadi rabbahum, Tuhan mereka ini adalah maf'ulun bih dan dia adalah mudhaf, dan hum itu adalah mudhafun ilaih. Okey, mudah saja i'rab ni, tak susah pun. Bil ghadati muta'alliqun bi yad'una. Bil ghadati, ghadat ini maknanya pagi, daripada pagi sampailah tengah hari. Kemudian wal ashi ini daripada gelincir matahari sampailah petang.
Maknanya mereka ini berdoa kepada Allah, beribadat kepada Allah pagi dan petang sepanjang hari. Kerana semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu halau mereka. Bil ghadati, bi ini huruf jar, al ghadat majrur muta'alliqun bi yad'una, maka bil ghada ini dia merujuk kepada yad'una, menyeru ataupun beribadat kepada Allah, berdoa kepada Allah bila pagi, wal asyi adalah ma'tuf 'ala al ghadat dan juga petang. Bil ghadati wal asyi ma'tuf 'ala al ghadat. Ma'tuf waw ini huruf ataf, jadi al asyi ma'tuf kepada al ghadat, al ghadati. Kemudian yuriduna mithlu yad'una, fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Ada nun belakang ya. Ini adalah fi'il mudhari' sama macam yad'una. Wajhah, yuriduna wajhah. Wajhah itu adalah maf'ulun bih, maf'ul kepada yuriduna. Dan ayat yuriduna na wajhah ini adalah dalam dia adalah hal kepada yad'una, hum di dalam yad'una itu. Maknanya mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajha maf'ulun bih, dan dia adalah mudhaf, hu itu adalah mudhafun ilaih. Okey, selesai di situ. Selesai di situ. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wahai Muhammad, jangan kamu menghalau, jangan kamu menyisihkan mereka-mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini bukannya sedikit, tetapi mereka ini betul-betul pagi dan petang mereka hanya berdoa, menyeru, beribadat, tanda iman mereka, percaya mereka kepada Nabi dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini adalah ikhlas melakukan semua itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu halau mereka atas asas kamu mahu bertemu atau berjumpa dengan musyrikin Mekah yang mensyaratkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjauhi orang-orang yang menyeru kepada Allah, ataupun orang-orang yang miskin ataupun hamba abdi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada soalan nak tanya? Jelas kat situ? Tanya Ustaz. Sila, kalau ada soalan sila. Nak tanya Ustaz. Nak tanya. Sila Profesor. Nak tanya tadi yang al-lazi itu dia isim maf'ul dan ada berkaitan dekat dia mahal pada keadaan maf'ul bih. Rabbahum juga, Rabbahum tu maf'ul bih merujuk kepada apa? Yad'una. Adakah kemungkinan al-lazina sampai ke Rabbahum tu juga menjadi maf'ul bih kepada tad'un? Oh tidak Haji. Bukan. Tatrud itu maf'ul dia alladzina. Ingat saya yang allazina tu sampai rabbuhum menjadi maf'ul bih dalam bentuk jumlah kepada tad'u. Bolehlah kalau kita nak buat begitu, boleh. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Maf'ul bih itu ayatnya. Ayat itu adalah jumlah semua itu adalah fi mahalli nasab maf'ul bih. Boleh Profesor? Sampai ke mana? Sampai mana? Kejap saya tengok ayatnya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, sampai wajhah itu. Yad'u alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, itu ayat itu adalah maf'ul kepada tatrud. Okey. Fi mahalli nasab maf'ulun bih. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Syukran. Afwan Doktor. Kemudian ma, ada soalan lagi?
Tak ada. Ma itu adalah ma nafiyah. Ini ayat yang agak susah sedikit. Perlu kepada kita tengok betul-betul. Ma adalah nafi. Maknanya ma itu adalah bermaksud tidak. Alaika, alaika ini muta'alliqun bimahdhuf khabar muqaddam. Maknanya ada khabar yang berada di awal ayat tetapi ia tidak disebut di dalam ayat ini. Nanti kita tengok kejap lagi. Jadi ma itu adalah nafi. Alaika jar wa majrur, dan jar wa majrur ini kita sudah belajar sebelum ini, dia mesti bergantung kepada ayat ataupun fi'il, kepada isim. Dia adalah tidak berdiri, tidak dapat berdiri dengan sendiri. Dia mesti bergantung kepada ayat lain untuk menyempurnakan makna. Jadi alaika, atas engkau ini dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada khabar. Tetapi khabar itu tidak disebut oleh Allah SWT di dalam ayat. Dan khabar itu berada di depan. Nanti kita tengok, kita baca satu-satu dahulu, kemudian kita cuba rungkaikan ayat. Min hisab muta'alliqum bihal min syai'. Muta'alliqum bihal, dan huruf jar min hisab ini juga dia bergantung kepada hal. Hal ini pun tak ada kat sini. Min syai'in. Min syai'in ini adalah mubtada. Kan? Jadi min syai'in itu ada hal selepasnya juga tidak disebut di dalam ayat ini. Kemudian hum adalah mudhafun ilaih. Min hisab, hisab itu adalah mudhaf dan hum itu adalah mudhafun ilaih. Min jar, maknanya huruf jar tetapi dia zaid. Dia adalah min itu kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada itu dia hanya penambahan zaid, tetapi penambahan di dalam Al-Quran dia memberi makna taukid, menguatkan. Jadi min jar zaid adalah tambahan, maknanya jar tambahan, bukan kalau tak ada pun tak apa. Syai'in ini dibaca dengan baris bawah. Lafzan, lafzan ini kita lafaz dengan baris bawah syai'in. Tapi sebenarnya pada hukumnya adalah dia marfu'un mahallan. Majrurun lafzan, marfu'un mahallan. Syai'in kita baca dari sudut lafaznya adalah baris bawah. Tapi sebenar hakikatnya dia adalah baris hadapan. Kerana kedudukannya adalah dia adalah mubtada. Dia adalah mubtada. Okey. Jadi bagaimana ayatnya? Okey, tengok saya type kalau boleh tulis pun boleh bagaimana ayat ini? Jadi dia macam ni apa tadi? Allah Ta'ala sebut kita seolah-olah Allah Ta'ala sebut ma min syai'in alaika, ma min syai'in alaika. Kita boleh takdirkan dia punya khabar mulzamun min alaika haqqan, alaika mulzamun min hisabihim. Okey, ma min syai'in alaika mulzamun min hisabihim, min hisabihim, dan dia juga ada hal. Hal dia saya takdirkan di sini adalah haqqan. Haqqan, saya takdirkan haqqan. Ma min syai'in mulzamun. Kemudian di sini haqqan, di sini haqqan. Sekejap. Haqqan, haqqan ini adalah syifah musyabbahah dan dia adalah hal. Okey. Jadi ada dua yang tidak disebut di dalam ayat. Pertama mulzamun. Ini saya buat, boleh saja mas'ulun, mulzamun dan selain wajibun. Kemudian haqqan ini adalah hal, juga saya cuba letak di sini. Ma ini huruf nafi. Min syai'in, syai'in ini dia huruf ziyadah. Syai'in ini, min ini huruf ziyadah. Asalnya syai'un. Saya buat dalam bracket juga. Ataupun
Okey, saya buat dalam bracket. Syai'un asalnya dia adalah mubtada. Ya. Saya copy paste buat lain sikit. Buat ayat lain. Okey. Okey, min itu kita buang kerana dia ziyadah saja. Jadi ma syai'un, syai'un itu adalah mubtada. Mulzamun khabar. Alaika, alaika jar wa majrur. Dia bagi tahu tadi, alaika ini jar wa majrur, dia bergantung kepada khabar yang dibuang. Maknanya alaika ini dia bergantung, dia merujuk kepada mulzamun. Apa maksud mulzamun? Maknanya mesti ataupun mesti ataupun perlu. Tidak ada sesuatu perlu ke atas engkau dalam keadaan benar ataupun tidak, min hisabihim, engkau mengiranya ataupun engkau menghisapnya apa yang ada di dalam hakikat sebenar, apa yang ada di dalam hati mereka ataupun diri mereka. Sebabnya antara sebab diturunkan ayat ini juga, kafir Quraisy dia bagi tahu kaum muslimin yang beriman kepada Nabi SAW itu sebenarnya mereka adalah lemah, mereka adalah hamba abdi, mereka sebenarnya tidak ikhlas. Mereka beriman kerana mahu dibebaskan daripada perhambaan. Mereka beriman kerana mahu kesenangan dengan seperti makanan dan pakaian. Kerana Abu Bakar As-Siddiq antara jutawan, begitu juga Khadijah antara jutawan yang membebaskan hamba-hamba yang telah beriman kepada Nabi SAW. Dan mereka yang miskin ini diberi makan dan selainnya. Jadi kafir Quraisy berjumpa dengan Nabi SAW dan mereka berkata mereka ini sebenarnya tidak ikhlas. Mereka beriman kepada kamu adalah semata-mata kerana mahu kesenangan ataupun kerana dunia. Jadi engkau wahai Muhammad halau mereka. Engkau terima kami. Kami akan berbahas, bercakap, berdialog, berbincang dengan kamu dan kami akan beriman dengan kamu. Dan kami ini adalah golongan bangsawan, golongan jutawan, golongan yang terpengaruh. Seandainya kami ini beriman kepada kamu, akan ramai lagi yang ikut kami. Sebabnya kami orang terpengaruh di Mekah Al-Mukarramah. Maknanya itu antara sebab diturunkan ayat dan juga tawaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, masyai'un muzzamun alaika ya Muhammad, tidak ada sesuatu pun yang dibuat ataupun dilakukan oleh orang-orang miskin itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi pada peringkat awal itu di kalangan hamba dan sebagainya. Tidak ada sesuatu pun kamu bertanggungjawab untuk menentukan mereka sama ada ikhlas ataupun tidak ikhlas, ataupun mereka itu beriman kerana dunia dan selainnya. Tidak. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya letak di sini mulzamun. Saya letak di sini dia punya takdirnya adalah mulzamun. Jadi kita tengok balik apa penulis tu Syekh Thayyib Al-Ibrahimi rahimahullah sebut. Dia bagi tahu alaika muta'alliqun bi mahdhu khabar muqaddam. Saya tidak letak di depanlah khabar tapi saya cuba susun ayat tu balik. Jadi apa maksudnya? Alaika ini dia bergantung kepada mulzamun. Ini khabar. Ini mulzamun itu khabar. Saya cuba, ma itu nafi. Tengok error dia kat bawah. Ma nafi. Syai'un itu adalah mubtada. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya adalah mulzamun. Mulzamun itu adalah khabar. Kemudian alaika. Alaika itu jar. Jarrun wa majrur. Alaika. Haqqan itu adalah hal. Haqqan ini majrur. Kemudian haqqan itu adalah hal. Kemudian min hisabihim itu jar wa majrur. Jarru wa majrur.
Nampak Ma ini nafi, syai'un mubtada, khabar dia mulzamu tapi tidak disebut. Kemudian alaika ini adalah bergantung kepada mulzamun. Kemudian haqqan ini adalah hal min syai'. Min syai' juga tidak disebut. Dan min hisabihim ini adalah jar wa majrur dan dia bergantung kepada haqqan. Min hisabihim bergantung kepada haqqan. Kejap saya cuba conteng sikit kalau ni tak biasa guna. Kejap. Macam ni hisabihim ini dia merujuk kepada haqqan. Alaika ini dia merujuk kepada mulzamun. Begitu. Itulah yang dimaksud dengan penulis Syekh Tayyib Al-Ibrahimi ini. Dia kata apa? Dia kata apa tadi? Muta'allikum ini dia sebut ni muta'allikum alaika muta'allikum bimahdhu khabar muqaddam. Kemudian min hisab muta'allikum bihal min syai' ni. Itu maksudnya. Dan apa min hisab dia merujuk kepada haqqan, hal kepada min syai'. Kemudian alaika dia bergantung kepada mulzamun iaitu khabar muqaddam mahzuf. Boleh insya-Allah. Ada nak tanya? Kalau ada soalan ataupun tidak jejak ataupun tak sampai. Tapi inilah penerangan secara ringkas. Yang dapat saya mampu bagi tahu. Ustaz, sila. Kalau saya tukar mulzamun tu macam mas'uliyatun? Mas'ulun. Boleh juga mas'ulun. Mas'ulun. Maknanya bukan sesuatu yang menjadi satu tanggungjawab ataupun menjadi sesuatu yang mesti kita menghukum ataupun menentukan apa yang ada pada seseorang. Mas'ulun ya? Ya, boleh juga saya type Okey, di sini boleh saya sebut mas'ulun. Sama, boleh je kita takdirkan. Yang penting maknanya adalah sesuai dengan ayat ni. Ya. Mulzam tu dia bukan macam lazim ya, bukan? Sama saja. Alzama yulzimu mulzam. Maf'ulun bih. Kalau yang lazim kita cakap lazim tu asal ini juga. Sama puan. Lazim Sama, mana, ya? mana patut. Okay. Mesti. Okey. Boleh Kalau tak boleh nanti cuba renung balik ayat ni, cuba fikir balik mana mubtada, mana khabar. Dan nanti boleh juga tengok rakaman yang saya akan share dalam YouTube nanti. Cuba ulang balik supaya kita nampak bagaimana ayat ini dia punya susunan ayatnya. Kenapa tidak disebut? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut mulzamun, haqqan? Kerana dalam bahasa Arab ini ada benda yang tidak perlu disebut pun. Ada terkandung di dalam maknanya. Makna tersebut sudah ada, jadi tidak perlu disebut. Ayatnya sudah merangkumi maknanya yang lengkap itu. Jadi kalau disebut semua rukun ayat, mubtada, khabar dan sebagainya, menjadi ayatnya panjang. Jadi Allah Ta'ala tidak sebut, dan ini antara i'jaz lughawi di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya Al-Quran ini antara i'jaz dia ialah dia ringkas. Jadi kalaulah disebut semuanya, maka tidak adalah keringkasan ataupun dari sudut mukjizat bahasa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Cuma bila kita baca, kita tahu. Kita tahu bahawasanya ada makna. Kamu tidak wajib ataupun kamu tidak semestinya menghukum seseorang ataupun mengira segala amalannya sehingga kepada batinnya, hatinya, nak menentukan ikhlas ataupun tidak. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengira, yang menghisap setiap amalan-amalan tersebut. Kamu tak perlulah untuk mengira. Okey? Dalam terjemahnya Ustaz, dalam
terjemahan tu ada apa memikul tanggungjawab. Yang itu pula Sama mas'ulun itu memikul tanggungjawab. Muzamu pun sama juga, maknanya muzamu mesti. Seolah-olahnya kamu bertanggungjawab untuk mengira, menentukan. Maknanya secara umumnya ayat ini kita hanya berhukum dengan zahir. Maknanya bila sahabat Nabi SAW mereka itu beribadat siang dan malam, pagi dan petang, ini menunjukkan mereka itu bagus, mereka itu imannya kuat, mereka itu baik. Jadi kalau orang itu ada pihak yang datang mengatakan mereka ini jahat, jangan kamu menghukum mereka. Jangan kamu menghisap apa yang ada dalam hati mereka, apa yang kamu tidak tahu. Tetapi kamu hanya berhukum dengan zahir dan kamu serahlah kepada Allah dengan as-sarair yang dalam, yang ada batin mereka itu. Kita hanya berhukum dengan zahir saja. Tetapi kafir Quraisy itu bila berjumpa dengan Nabi, mereka telah mengatakan bahawasanya para sahabat yang lemah, miskin itu, hamba abdi itu adalah orang-orang yang tak ikhlas, orang-orang yang mahu dunia. Bila mereka beriman dengan Nabi, mereka diberi jaminan, mereka dijaga, mereka diberi makan, mereka diberi tempat, dan mereka disokong, mereka seolahnya begitu. Sedangkan mereka itu beriman dengan Nabi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kamu nak tahu ikhlas? Itu adalah batin yang kamu tidak tahu, maka kamu serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya ma min syai'in 'alaika min hisabihim. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Itu yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Jadi syai' itu diletak di belakang, sedangkan dia mubtada'. Nampak min syai' itu adalah sebenarnya dia adalah mubtada'. Okey, nampak Jadi syai'un saya dah i'rab kat sini, ma nafi, syai'un mubtada', muzamu khabar mahzuf, 'alaika jar wa majrur, dia bergantung merujuk kepada muzamun, dan haqqan ini adalah hal kepada min syai'. Kemudian min hisabihim ini adalah jar wa majrur, dia bergantung kepada haqqan. Bergantung kepada haqqan maknanya bukanlah kamu ini sepatutnya ataupun kamu ini bertanggungjawab untuk mengira mereka. Hisab ini kira. Macam kita dalam bahasa Melayu lah, maknanya ilmu hisab, maknanya ilmu kira-kira. 1, 2, 3, 4 itu kita kira. Manusia pun sama. Kita lihat dan kita cuba kira dia, kira amalannya, ikhlas tidak ikhlas, baik tidak baik. Sama, maknanya kira dari sudut keikhlasan, ataupun kita juga boleh terjemahkan menghukum mereka ikhlas ataupun tidak apa yang mereka lakukan. Jadi jangan kamu halau. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi, teruskan beri nasihat, mengajar mereka, dan serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu daripada kamu, dan juga mereka juga bukan bertanggungjawab untuk menghukum ataupun mengira Nabi SAW. Okey, selesai kat situ. Ada soalan Ustaz. Nak tanya Ustaz. Yalah, Doktor. Yang alaika tadi tu dia jadi yang sebenarnya dia jadi muta'alliqun kepada mulzam. Dan dia juga menjadi khabar kepada min syai'in tadi kan? Tidak, dia khabar dia mulzam. Mulzam dah ya? Mulzam itu adalah khabar mahzuf dan alaika itu jar wa majrur. Maknanya kalau dalam ayat ni, maknanya kalau dilihat dia ada dengan jelas ada mubtada tapi dalam bentuk muakhar kan? Tak diutup. Nah, dia maknanya tak nampak ya. Cuma nak tanya di situ ayat yang bentuk begini kita panggil ayat apa Ustaz? Yang mana yang dia hauzah yang dihilangkan tu. Kalimah-kalimah yang dihilangkan tapi dipanggil, kalimah ni dipanggil apa? Ada yang selalu straight saja kan, ada yang dia tersembunyi kan. Ya. Ayat dari sudut ayatnya kita panggil ayat biasalah, jumlah ismiyah.
Kita panggil jumlah ismiyah. Cuma Arab ini kadang-kadang dia dahulukan khabar ataupun dia dahulukan jar ataupun nafi. Kerana struktur ayat dalam bahasa Arab dia boleh dimulakan dengan huruf, boleh dimulakan dengan kata nama dan juga boleh dimulakan dengan fi'il. Kalau bahasa Melayu awal huruf kita awal ayat kita mula dengan kata nama. Muhammad pergi ke pasar. Tapi dalam bahasa Arab boleh mula dengan fi'il, ke pasar Muhammad pergi, dan boleh juga bermula dengan huruf ke pasar pergi Muhammad. Contohnya, jadi dalam bahasa Arab dia boleh mula dengan huruf ataupun mula dengan fi'il ataupun mula dengan kata nama. Jadi ayat ini Allah Taala mulakan dengan ma'alaika, maknanya ma'alaika itulah sebenarnya Allah Taala nak ataupun tajuk dia punya ayat ni. Maknanya itu yang nak ditekankan, nak difokuskan, maknanya bukan tanggungjawab engkau. Itu. Dan kadang-kadang mubtada khabar ini khabar itu ada dibuang, tidak disebut. Jadi itulah yang kita perlu takdir ataupun kita perlu tentukan apa itu khabar yang tidak disebut itu. Maksud saya Ustaz, kategori ayat tu sama ada dia jamak ismiyah ataupun jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Maksud saya dia kadang ada yang tidak jelas dari segi perkataan, kalimahnya ditulis. Jadi kita panggil kategori macam mana ni ayat ni? Ada yang tak dijelaskan dalam tu, maknanya ada yang dihazabkan. Oh, dia biasa saja doktor, maknanya dia ayat ismiyah juga. Cuma kita i'rab tu lain lah. Kita i'rab tu kita sebut khabar mahzuf sebagai contohnya begitu. Maknanya kategori dia ayat ini adalah ayat ismiyah. Dan bila tidak disebut khabar, kita kena takdirkan khabarnya apa untuk melihat ayat yang sempurna, lengkap sebagaimana yang saya buat tadi. Itu Profesor, maknanya kategori itu saya tak nampak lah ada kategori ataupun ada jenisnya. Dia ayat ismiyah juga, cuma tidak disebut. Dia tak sama dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni ada mabni lil majhul, ada mabni lil ma'lum. Itu fi'il lah. Itu ada kategori lah. Tapi kalau isim ni tak ada. Tak dengar lah pula mabni lil ma'lum. Itu tak ada. Itu cara mudahnya begitu. Maknanya jumlah ismiyah cuma tidak disebut saja khabar dia, dimahzufkan khabar dia. Tetapi kalau kamu faham daripada ayatnya ada, tapi tidak disebut. Itu doktor, maknanya tidak ada kategori. Maknanya jadi maksudnya macam ini Ustaz. Ya. Jadi yang alaika tu khabar muqaddam, kan? Kemudian sayun tu mubtada muakhir. Tak, alaika itu dia jar wa majrur. Khabar dia adalah mulzamu mahzuf. Oh, mulzamu mahzuf. Yang saya takdirkan di sini Yang ada ke. Ada mulzamu, ini khabarnya. Ini khabar dia, Ini khabar dia dan ini hal dia. Ma syai'un mulzamun min hisabihim. Alaika ini jar wa majrur, dia hanya melengkapkan ayat, mereka atas engkau tidak menjadi satu tanggungjawab untuk engkau kira apa yang ada di dalam hati mereka ataupun hakikat amalan-amalan mereka itu bukan tanggungjawab engkau. Haji Jamil Okey. Ini kita kira kita kira i'rab yang disebut oleh pengarang kitab lah, dia sebut muta'alliqum bi khabar mahdhuf. Maknanya alaika itu dia bergantung kepada khabar mahzuf. Tetapi tidak disebut. Cuma khabar mahzuf itu disebut muqaddam, maknanya mulzamun alaika min syai'in. Cuma saya susun ni supaya kita nampak mubtada khabar tu. Maknanya kalau kita nak buatnya ma mulzamun alaika min isabihim min syai'. Jadi mulzamun ini dia adalah khabar muqaddam tapi dibuang.
Tapi saya letak di sini ikut susunan ayat. Dan syai'in ini, min syai'in ini adalah, dia adalah mubtada' muakhar. Dia adalah mubtada' muakhar. Jadi alaika dia bergantung kepada mulzamun, tetapi tidak disebut. Ma nafi lah. Ma nafi itu berada di depan, itulah tak jadi masalah. Dan dia menyebabkan mulzamun ini nakirah kerana didahului oleh nafi. Kalau ikutnya apa, min syai' ini nakirah, kalau ikutnya asyai'u. Tetapi bila ada ma, boleh saja disebut syai'un, ma syai'un, macam atas ni, ma syai'un. Jadi kalau ikutnya beginilah, ma alaika min hisabihi min syai'. Ma itu adalah dia adalah khabar muqaddam, duduk di depan, sepatutnya khabar dia berada di belakang. Kemudian min syai'in, min ini adalah zaid, dan syai'in adalah mubtada'. Mubtada' ni berada di akhir sekali. Di akhir, di hujung sekali. Itu maksudnya mubtada' muakhar. Muta'allikum bi min hisab, muta'allikum bi hal. Hal pula saya takdirkan haqqan. Haqqan maknanya benar-benar. Dalam keadaan betul-betul ataupun benar-benar. Okey, insya-Allah. Semoga Allah Taala bagi buka supaya dapat faham, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini memang dia agak susah sedikit. Dia agak, ini kita bincang dari sudut struktur ayat ataupun rukun ayat. Dari sudut mana lagilah, kalau ikut ulama, ayat ini saja dia ada 5 taukid. Dia ada 5 taukid, maknanya Allah Taala betul-betul menegaskan, kalau kita nak terjemah, engkau tidak ada apa urusan dengan mereka. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sesekali kamu nak menghukum, menuduh ataupun fikir ataupun terdetik dalam hati kamu keburukan ataupun hukuman yang buruk terhadap mereka. Ada 5 taukid di sini, ada nafinya, ada alaika. Alaika ini lambat bangun dia. Jadi kalau ikutnya banyak lagi perbahasan dalam ayat ini. Jadi yang saya cuba huraikan ini dari sudut rukun ayat. Mubtada' ada khabar. Cuma khabarnya ada yang diakhirkan, ada yang duduk di depan, dan khabar mubtada'nya diletak di hujung. Okey, nanti tak habis ayat 21 kita ni. 22. Okey, min hisabihim alaika min hisabihim muta'alliqun bihal min syai', dan him itu adalah mudhafun ilaih. Nah, jar zaid, jar ini adalah tambahan, dan tambahan di dalam Al-Quran antaranya maknanya adalah taukid, menguatkan. Majrur dari sudut lafaz syai'in, marfu'un mahallan, sebenarnya dia adalah syai'un. Kenapa? Kerana dia mubtada' muakhar, mubtada' diletak di hujung. Wa atifah, wa adalah huruf ataf. Ma min hisabika alaihim, sama macam tadi juga, tak perlu kita ulang balik. Ma huruf nafi, min huruf jar, min hisabika. Cuma alaika itu, alaihim ni diletak di selepasnya. Alaihim ini diletak di belakang, bukan ma alaihim min hisabika min syai'. Tetapi diletak ma min hisabika alaihim. Maknanya engkau, amalan engkau pun bukan mereka boleh tentukan. Allah Ta'ala yang kira, Allah Ta'ala yang tentukan. Walaupun engkau ini Rasulullah SAW, walaupun engkau ini adalah ulama ataupun ustaz, jangan engkau fikir bahawasanya engkau ini baik, engkau ini elok amalan engkau. Kerana ia juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kiralah sama ada mereka yang hina ataupun hamba abdi yang beriman kepada engkau, ataupun engkau Rasulullah SAW, daripada ayat ini, ma min hisabika alaihim, mereka juga tidak bertanggungjawab ke atas amalan-amalan mereka, juga batin engkau, dan semuanya adalah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan. Ini dari sudut makna seolah Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari sudut yang lain, sebenarnya ia menggambarkan Nabi ini terlalu mahu kafir Quraisy itu beriman kepadanya. Terlalu tamak, terlalu sangat suka ataupun sangat mahu.
kafir Quraisy yang menghina Nabi, yang mengherdik Nabi ini beriman kepada Nabi SAW. Atas asas mereka ini telah hidup dengan Nabi semenjak daripada kecil lagi. Bermula dengan datuk Nabi, bapa saudara Nabi, kemudian Abu Jahal, Abi Lahab, bapa saudara Nabi yang menentang Nabi. Jadi Nabi sangat sayang, Nabi sangat mahu mereka itu beriman kepada Nabi SAW. Tetapi Allah Ta'ala cuba menegur, maknanya walaupun kamu sayang, walaupun kamu mahu, tetapi mereka itu tidak beriman kepada kamu. Sehingga bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi, yang menjadi benteng ataupun yang menjadi tongkat kepada Nabi juga tidak beriman kepada Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala cuba untuk pada asasnya kita nampak teguran, tetapi di sebaliknya Allah Ta'ala nak beritahu mereka-mereka ini tidak akan menerima Islam, walaupun pada lidah mereka, kata-kata mereka sebenarnya nampak mahu, tetapi sebenarnya mereka tidak mahu beriman. Mereka bukan atas asas mahu beriman kepada Nabi SAW. Jadi bila Allah Ta'ala bagi tahu begitu, kamu jangan fokus kepada mereka, fokus kepada golongan-golongan yang lemah ini. Kuatkan akidah mereka, terbiah mereka, didik mereka, dan juga cuba sasarkan mereka-mereka yang ada potensi untuk beriman kepada Nabi SAW. Adapun Abi Lahab, Abi Jahal meninggal di dalam peperangan Badar, mati. Abi Lahab mati bukan dalam peperangan. Mereka itu semuanya meninggal di dalam kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan juga tidak menerima beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Kasabiqatihima, sepertilah sebelumnya, maknanya i'rabnya sama seperti saya terangkan tadi. Falis sababiyah, fa ini adalah fungsinya adalah untuk menerangkan sebab. Falis sababiyah, maknanya kalaulah kamu halau mereka, dengan sebab kamu halau mereka itu, maka kamu akan termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Maknanya orang zalim ini dia tidak meletak pada tempatnya, meletak sesuatu bukan pada tempatnya. Maknanya sepatutnya kamu mendekati mereka, tidak menghalau mereka. Seandainya kamu menghalau mereka, maka dengan sebab kamu halau itu, maka kamu akan termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Jadi falis sababiyah tatrud mudhari' mansub bi an mudmarah, maknanya fa itu ada an, fa an tatruda, maka bahawasanya sekiranya kamu halau mereka, bi an mudmarah, mudmarah maknanya tidak disebut di pada fa tu, ba'dal fa, maknanya selepas fa itu ada an, fa an tatrud. An ini dia menasakkan fi'il mudhari', tetapi kadang-kadang an ini tidak disebut, dipanggil an mudmar. Ini termasuk dalam ayat ini. Fa an tatruda, ada an. Mudmar maknanya an yang tidak ada. Tatruda, fa tatruda dibaca dengan baris atas kan. Fa tatruda, maka da itu baris atas, sebab itulah dia ada an. Fa an tatruda. Tatruda masuk dengan apa? Dengan an mudmarah ba'da al-fa'i, selepas huruf fa. Hum maf'ulun bih wal fa'il mustatir taqdiruhu anta. Tatruda itu ada anta di dalamnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Hum adalah maf'ulun bih, tatrudahum, kamu menghalau mereka. Fa'atifah, seandainya kamu halau mereka, maka selepas kamu halau mereka itu, takunu mudhari' naqis. Ini sudah ulang minggu lepas, fi'il mudhari'. Kana ini adalah fi'il mudhari', dia naqis, dia tidak lengkap, tidak sempurna, kerana perlu kepada mubtada dan khabar. Perlu kepada isim kana, perlu kepada khabar kana.
Jadi dia adalah naqis. Mansub, atfan. Kita baca fatakuna. Nah ini kenapa dia kembali kepada tatruda. Sebab fa ini huruf ataf. Jadi ataf ini antara fungsinya fi'il yang berada selepas fa ini hukumnya sama dengan fi'il yang ada pada sebelumnya. Jadi takuna ini dia sama dengan tatruda. Tatruda itu sama dengan tatruda itu hukum takuna ini dia ambil seperti tatruda. Kalau tatruda dal itu bari atas, takuna pun kena bari atas. Kalau tatrudu, takunu. Jadi oleh kerana an tatruda seolah-olah di sini pun sama. Fa an takuna. Sama, dia masuk, dia ikut sebagaimana tatruda. Itulah maksudnya masuk atfan ala tatarrud, ala tatarruda. Naqis rasanya tak perlu saya terangkan. Naqis ini maksudnya dia fi'il ini dia tidak lengkap. Dia perlu kepada isim dan dia perlu kepada khabar. Tak seperti fi'il yang lain. Okey, tatruda wasmuhu mustatir taqdiruhu anta. Fatakuna anta. Jadi kita dah bagi tahu tadi kan. Fatakuna, kana itu dia perlu kepada isim. Takuna, jadi takuna ini dia perlu kepada isim. Isim kana. Isim kana di sini adalah anta. Mana anta? Anta berada pada takunu itu. Takunu itu adalah fi'il mudhari'. Di dalam tu ada anta. Kalau ana, akunu. Kalau dia, yakunu. Kalau kami, nakunu. Kalau anta, takunu. Jadi di dalam takunu itu ada anta. Anta ini adalah isim kana. Takunu minal zalimin. Zalimina. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Khabarnya tak ada. Takunu minal zalimina. Kita tengok adakah Syekh Ibrahim Tayyib ini dia cuba takdirkan. Wasmuhu mustatir anta minal zalimi muta'alliqani bi khabar takunu majrur bil ya. Muta'alliqani minal zalimi ini dia merujuk kepada khabar, tapi khabar dia tak ada. Mana khabarnya? Takunu, khabar takun majrur dan hukumnya adalah majrur bil ya. Minal zalimin, minal zalimin itu adalah majrur bil ya kerana dia adalah dia adalah jamak mudzakkar salim. Minal zalimin. Kita tak baca minal zalimun. Kita baca minal zalimin kerana dia ada min sebelumnya dan dia muta'alliqun bi khabar, tapi khabarnya tak ada. Takunu minal zalimin. Jadi kita cuba takdirlah, tak ada. Letak saja rajulun contohnya, lelaki. Okey, fatakuna rajulana, isim kana ni dia adalah mansub. Maka kamu akan jadi seorang lelaki di kalangan orang-orang yang zalim. Ini saya letak ni, boleh je, buntu tak tahu nak letak apa. Tapi maknanya okeylah, dari segi maknanya boleh. Jadi fatakuna rajulan minadh zalimin. Maka kamu akan jadi seorang lelaki dan lelaki itu di kalangan orang-orang yang zalim. Kalau tak nak lelaki, boleh saja sebut abdan, hamba Allah kan, lagi sedap bunyi kan. Abdan minadh zalimin. Kalau tak nak abdan, takdirkan lagi siapa lagi? Mukminan ataupun apa-apa saja yang agak sesuai. Okey, selesai. Ayat 52. Dan nampaknya kita tidak sempat untuk i'rab ayat 53. Selamat tahun baru semua. Selamat tahun baru. Sama-sama, Ustaz. Tahun baru pada tahun ini antara azam kita ialah untuk memperkemas ataupun memperhebatkan kita punya penguasaan bahasa Arab bagi memahami Al-Quranul Karim. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Puan Julia, Puan Rahimah, Puan Nur Azhar, Puan Humairah,
Semuanya selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima Rezeki panjang umur. Ya. kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey, jadi Ustaz. insya-Allah pada minggu depan kita i'rab ayat yang berbaki 53 dan insya-Allah kita cuba tafsir ayat 54, 55 dan seterusnya. Jadi terima kasih semua. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.